orang murid yang berminda kelas pertama. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Syafiq Syauqi bin Abdul Hakim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program orientasi murid prasekolah dan tahun 1 Sekolah Kebangsaan Puchong Jaya 2 bagi sesi 2002-2023 pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum seterusnya, mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia serta di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan sebentar nanti dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah merupakan fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah Engkau jadikan kami pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Munzilal Barakah, ya Kashifal Ummah. Ya Allah, kurniakanlah pada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesehatan. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al min qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa iftiraqana iftiraqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas bacaan doa itu tadi. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Nur Azian binti Azhar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Puchong Jaya 2 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan taklimat orientasi murid prasekolah dan tahun 1 bagi sesi 2022-2023. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and a very good morning to all for making your time to be with me and with all the teachers for our meeting today. Terutama sekali saya ingin ucapkan selamat berkenalan lah ya kepada semua ibu bapa yang baru untuk hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada penolong kanan saya perkenalkan 3 orang penolong kanan saya, iaitu penolong kanan pentadbiran, ya, Puan Suzila binti Muhammad yang bertudung kuning itu. Penolong kanan hal ehwal murid, orang lama di sekolah SK Putrajaya 2, iaitu Encik Muzaini binti Abu Hassan. Penolong kanan co-curriculum saya, ya, Puan Sarina binti Muhammad Arif, jawatan kuasa pelaksana orientasi tahun 1 dan prasekolah, guru-guru, ibu bapa dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih ya dan selamat datang. Saya perkenalkan dahulu, mungkin ada di kalangan ibu bapa yang masih belum mengenali, masih belum pernah berjumpa dengan saya. Nama saya Puan Nur Azian binti Azhar. Kalau ingin dimaklumkan di sini, dalam pengalaman pendidikan itu memang sangat lama lah ya untuk saya ya, lebih kurang bukan lebih kurang, dah 36 tahun ya dalam bidang pendidikan. Dan pada tahun hadapan, insya-Allah kalau diberi kesihatan yang baik, genaplah umur saya 60 tahun pada 1 hari bulan 2 2023, maka rasminya saya bersara pada tahun hadapan. Baik, pengalaman saya bekerja untuk makluman semua, saya pernah ya bekerja daripada menjadi guru, penolong kanan hinggalah kepada jawatan yang sekarang ya, iaitu saya pernah berkhidmat di Kuantan di SK Tanah Putih Baru, saya pernah berkhidmat di SK Shah Alam, kemudian saya pernah juga berkhidmat di SK USG 12, kemudian di SK Sipil 3, kemudian di SK Taman Alam Mega Seksyen 28, kemudian di SK Puchong Perdana dan berakhirnya lah saya di sini SK Puchong Jaya 2. Jadi pengalaman di dalam pendidikan tu memang banyak ya. Sama ada daripada sekolah murid sikit, murid ramai ya. Kalau yang terakhir sebelum saya ke Puchong Jaya 2 itu, saya di SK Puchong Perdana di mana bilangan muridnya hampir 2,400 orang. Jadi tidak ada masalah lah ya dalam untuk mengharungi bidang-bidang pendidikan. Baik, saya ingin maklumkan kepada semua ibu bapa, iaitu guru-guru saya. Most of my teachers, they are very qualified teachers. Most of them are graduated, degree graduated. And also ada juga yang ada di G48. Jadi saya mohonlah kepada ibu bapa semua supaya berilah kepercayaan kepada guru-guru saya untuk membimbing anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun begitu ya, mungkin akan ada lah kekurangan sedikit di sana di sini sebagai manusia yang mungkin kita akan hadapi, sebab tak semestinya semua manusia itu adalah sempurna or perfect, 100% perfect. You cannot be 100% perfect human. There must be here and there, little bit of orang kata leaking here and there, which whereby that we can discuss, we can talk together, get a very orang kata final decision how to solve the problem. Sebab masalah ni akan sentiasa ada. Tidak ada sesuatu yang di mana you nak mencapai sesuatu kejayaan tu in a very orang kata smooth. Ya, there must be obstacle here and there. So jika berlaku, saya harap kepada ibu bapa supaya dapat berbincang secara berhemah, secara profesional. Because dengan cara perbincangan itu segala masalah, segala ketidakpuasan hati itu dapat diselesaikan secara baik-baik so that we can have a very win-win situation. Ya, sebab para ibu bapa kena tahu bahawa dalam keadaan situasi sekarang pendidikan kita sangat mencabar ya, dia tak macam dulu-dulu. Ya, dan pendidikan kita sentiasa berubah dari masa ke semasa. Dan pengalaman itu pun kita akan dapat bersama-sama ya, baik ibu bapa atau guru. Jadi saya mohon sangatlah for all the parents, please understand, please give a very big hand, a very good cooperation,
to all the teachers here lah, ya. Saya harap dapatlah benda tu dapat kita buat bersama-sama. Baik, saya doakanlah yang terbaik ya untuk semua, bukan hanya kepada ibu bapa tahun 1 atau ibu bapa prasekolah, kepada semua, terutama kepada warga sekolah SK Puchong Jaya 2, supaya kita dapat membimbing anak-anak kita ini, sebab anak-anak tuan-tuan perempuan adalah anak-anak kami juga. Ya, sebab apabila dia di rumah, dia adalah anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Tapi apabila mereka berada di sekolah, mereka adalah anak-anak kami yang mesti ya kami usaha sedaya upaya yang saya akan pantau bersama pentadbir supaya guru-guru ini dapat melaksanakan kerja terbaik ya, supaya anak-anak tuan-tuan dan perempuan menjadi kemenjadian murid yang sangat cemerlang. Sebabnya bukan hanya kami memantau anak-anak, tetapi kami juga dipantau oleh pihak PPD supaya kejayaan itu dapat dizahirkan, ya, diproofkan, dibuktikan bahawa kita boleh membimbing anak-anak murid ini supaya berjaya. Yang penting sekali ialah kepercayaan daripada ibu bapa kepada guru-guru. Ya, sebab guru-guru ini memang semua guru-guru yang qualified teachers. Mereka ada pengalaman, mereka ada kursus. Okey. Tak lama lagi pada hari Isnin nanti sekolah akan bermula lah ya. Bila sekolah bermula, kita masih lagi peringkat awal fasa SOP yang perlu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ambil kesempatan di sini mohon untuk pengetahuan ibu bapa, nanti apabila hantar anak-anak di pintu masuk murid-murid, pintu kecil nanti ibu bapa hanya hantar di situ, sebab kami ada tim-tim cikgu ya. Ada guru-guru, ada guru kaunseling, ada pentadbir, ada guru yang bertanggungjawab bertugas mingguan untuk menyambut anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk dibawa mereka ke kelas masing-masing. Nanti ada simulasinya bagaimana perjalanan anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk dihantar sampai ke pintu bilik kelas ya. Jadi saya mohon nanti kepada semua ibu bapa beri kepercayaan, beri kerjasama untuk ya menghantar anak-anak tuan-tuan dan perempuan di pintu pagar. Cuma saya mohon jikalau ada anak-anak tuan-tuan perempuan yang memerlukan orang kata perhatian yang khusus ya, yang memerlukan orang kata bantuan, contohnya murid ini, contohnya anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni ada masalah yang perlu ibu bapa ada bersama, ada surat doktor dan sebagainya, mungkin kita boleh pertimbangkan. Yang selainnya saya mohon serahkanlah anak-anak tuan-tuan dan perempuan di pintu masuk, maka akan diambil alih oleh guru-guru yang berkenaan untuk dibimbing secara lebih dekat. Jadi saya mohonlah sangat-sangat ya supaya nanti pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan seperti apa yang diharapkan oleh PPD. Pada hari pertama itu murid-murid sudah boleh belajar. Cuma saya ingin sentuh sikitlah sebelum guru-guru saya menerangkan lebih detail lagi, iaitu untuk tahun 1 ya. Walaupun mereka ada buku teks, mereka ada beli modul-modul, tetapi untuk 4 minggu yang pertama murid-murid tahun 1 ini akan dibimbing dengan satu modul transisi khas ya, di mana dalam modul itu selama 4 minggu. Jikalau tahun-tahun sebelumnya 3 minggu, tapi kali ini kita buat 4 minggu sebab memandangkan banyak obstacle yang kita hadapi ya terhadap murid-murid dalam situasi pandemik, mungkin tak dapat pergi prasekolah, tak dapat hadir ke sekolah dan sebagainya. Jadi kali ini transisi dipanjangkan selama 4 minggu. Di dalam itu telah disediakan modul-modul asas yang mana anak-anak tuan-tuan dan perempuan perlu pelajari sebelum mereka menggunakan buku teks dan modul latihan-latihan yang seterusnya.
Sebab saya tak nak nanti ibu bapa beranggapan bahawa beli ada buku teks, ya, ada modul yang dibeli di kedai buku tetapi tak digunakan. Bukan begitu, ya. Untuk 4 minggu yang pertama, mereka guru-guru ni kena laksanakan transisi supaya murid-murid ini lebih berkeyakinan berada di dalam kawasan sekolah, ya, lebih mengenali rakan-rakan, mengenali guru-guru yang ada, mengenali kawasan persekitaran, tahu bagaimana nak menggunakan tandas, tahu bagaimana nak membasuh tangan di kantin dan sebagainya. Dan juga ada juga mata pelajaran yang penting diajar dalam waktu tempoh transisi, ya. Ada aktiviti sains, matematik, BM, bahasa Inggeris dan sebagainya, agama dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risaulah, ya. InsyaAllah kami akan cuba sehabis baik, ya, untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di tempat yang terbaik. Baik, pada pukul sebentar lagi, ya, saya kena bersiap sedia sebab saya kena juga hadir untuk mesyuarat secara Google Meet juga dengan pejabat pendidikan petaling perdana. Walau bagaimanapun saya akan terus mengikuti, ya, perjalanan taklimat orientasi prasekolah dan murid tahun 1 ini sepanjang taklimat ini dilaksanakan, ya. Saya tetap akan terus mendengarlah walaupun saya berada di dalam bilik mesyuarat yang satu lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa yang dapat menyiapkan jugalah slide ini dalam tempoh masa yang singkat sebab dalam minggu-minggu akhir sebelum buka persekolahan ini guru-guru sangat sibuk, ya, menyediakan pelbagai bahan, menyediakan kelas dan sebagainya supaya anak-anak kita dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Baik, saya ucapkan terima kasih tahniah, terima kasih kepada semua ibu bapa. Jangan lupa isi link kehadiran sebab laporan ini kita akan hantar kepada PPD nanti. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Azian di atas ucapan itu tadi. Majlis hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan taklimat awal persekolahan yang akan disampaikan oleh Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Dengan itu, majlis menjemput Puan Sarina Muhammad Arif, GPK Co-Kurikulum SK Puchong Jaya 2 untuk menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berusaha Guru Besar SK Puchong Jaya 2 Puan Nur Azian binti Azhar, Penolong Kanan Pentadbiran Puan Suzila binti Muhammad, Penolong Kanan Hal Dewan Murid Encik Muzaini. Minta maaf kepada semua ibu bapa kerana Encik Muzaini tidak berapa sihat untuk menyampaikan taklimat pada pagi ini. Jadi saya teruskanlah majlis kita pada pagi ini. Baik. Yang ni barisan pentadbir telah diperkenalkan oleh Guru Besar sebentar tadi. Baik, saya memperkenalkan dahulu guru prasekolah kita sebab saya fahamkan hari ini ibu bapa prasekolah pun terlibat sama. Kelas Mutiara 1, guru prasekolahnya Cikgu Wan Maziana. Kelas prasekolah Mutiara 2, Cikgu Teo Yin Han. Dan dimaklumkan juga sesi persekolahan prasekolah sesi 2022-2023 bermula jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Jadi minta kerjasamalah ibu bapa prasekolah sebaik-baiknya menghantar sebelum 8 tapi taklah seawal pagi jam 7. Jadi ni kena ambil perhatianlah, takut kadang guru tak sampai lagi, anak-anak kita dah sampai dulu. Jadi nanti kelas kita prasekolah di hujung sana tak ada siapa yang bertanggungjawab nak tunggu murid sebab kita bermula jam 8 pagi. Paling awal penjaga boleh hantar dalam pukul 7.30 lah atau 7.45. 7.30 pun boleh sebab guru-guru dah ada, pembantu prasekolah pun dah ada, bolehlah hantar jam tersebut.
dikuatiri lah. Tak ada parent yang hantar, saya dapati dulu murid prasekolah datang jam 7. Kesian, mengantuk lagi. Jadi kalau hantar prasekolahnya sebaik-baiknya sebelum 8 dalam pukul 7.30. Okey. Yang ini untuk tahun 1, sesi persekolahan kita mula Isnin hingga Selasa 7.30 hingga jam 1 tengah hari. Hari Rabu, Khamis 7.30 hingga 12.30 tengah hari. Hari Jumaat 7.30 hingga pukul 12 tengah hari. Dan waktu rehat tahun 1 pukul 9.30 hingga pukul 10. Baik, tahun 1 tak ada pengiliran. Jadi semua hadir seperti biasa. Tak ada giliran ikut kumpulan A, B, tak ada. Sebab sekolah kita tak terlibat untuk penggiliran. Jangan samakan dengan sekolah yang lain sebab sekolah kita murid kurang daripada 600 hadir sepenuhnya. Jadi kalau kita tengok waktu persekolahan 7.30 pagi itu tahun 1 ni okey, maaf ada sedikit masalah teknikal. Okey. Jam 7 suku sedang eloklah kalau anak-anak tahun 1 datang. Dan guru besar pun dah tekankanlah murid tahun 1 parent hanya berada di pagar sekolah sahaja. Sebab keadaan sekarang ni memang tak boleh untuk parent berada di kawasan sekolah. Jadi percayalah kepada guru-guru untuk menyambut anak-anak tahun 1 di pintu pagar sekolah. Baik, yang ni saya perkenalkanlah guru kelas tahun 1 Adil, Cikgu Suhaidah. Guru kelas 1 Amanah, Cikgu Wan Aisyah. Saya difahamkan semua penjaga dah tahu kedudukan anak masing-masing. Dan nama pun kita dah keluarkan. 1 Adil ada 36 orang, 1 Amanah pun ada 36 orang. Baik, yang ini persediaan yang penting untuk kemasukan tahun 1. Bila kita sebut tahun 1, pengalaman pertama mereka di alam persekolahan yang formal. Jadi excited lah jumpa kawan-kawan, dapat alat tulis yang baru. Jadi minta kerjasama ibu bapa sebelum buka sekolah, tulislah nama dekat barangan peribadi anak masing-masing. Kadang ni masalah bila parent selalu bila dah hilang tanya cikgu. Bila dah hilang tanya cikgu. Jadi 36 orang murid ni cikgu nak melayan susah juga kan. Jadi harap ibu bapa bagi kerjasama tulis nama anak di barangan peribadi mereka. Contoh botol air, alat tulis. Kemudian pengurusan diri. Latih anak-anak minta kebenaran guru ke tandas. Jangan terus nak keluar. Cikgu pun ajar, ibu bapa pun ajar. Kita sama-sama. Kesinambungan pembelajaran tu bukannya berada di sekolah sahaja tetapi di rumah juga kita latih. Ya, kemudian ingat nama latih anak, ingat nama penuh, nama sekolah, nama kelas. Sekolah mana, nama kelas kat mana, nama kita senang je, 1 Amanah dengan 1 Adil. Okey. Kemudian ini untuk mereka yang menaiki van. Jadi bila ada penjaga yang ada nak hantar nak menggunakan perkhidmatan van, jadi pastikan anak-anak tahu van yang mana. Siapa drama driver. Jadi kena ingatkan nama pemandu van atau bas sekolah yang berkaitan. Jadi ini kena alert lah. Kemudian tidak digalakkan, dilarang sama sekali membeli makanan di luar kawasan sekolah atau penjaja luar. Bila dah buka sekolah ada je penjajanya, aiskrim lah, jajan lah dekat luar kawasan sekolah kita tu. Harap pesan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, jangan beli. Maklum atau harap ini kena ambil maklumlah dengan ibu bapa. Kemudian galakkan mereka bawa makan dan minuman dari rumah. Kantin buka seperti biasa.
Boleh bagi duit untuk mereka ke kantin, tapi kita tak makan di kantin. Kita hanya beratur pergi ke kantin, beli, kemudian bawa makanan di kantin tu ke kelas. Makan di dalam kelas di tempat duduk masing-masing. Sebab setiap meja dah dilabel dengan nama anak-anak tuan-tuan dan perempuan, jadi mereka duduk kat situ je, tak berubah. Okey, sekejap Dan sebaik-baiknya lah kalau ada ibu-ibu yang rajin, bekalkanlah makanan, dah tentunya makanan yang sihat. Tapi kalau mana yang sibuk boleh je bekalkan duit, sebaik-baiknya duit yang RM1 tu. Bila duit RM1 kan, makanan yang jual pun harga-harga RM1, RM2, jadi tak adalah susah nak ada duit baki. Takutkan bagi RM10 tak ada baki. Jadi itu je lah untuk yang anak-anak tahun 1 ni. Baik, seterusnya. Okey, nombor telefon ibu bapa yang mudah dihubungi. Ini penting. Contoh dekat beg ke, buku nota ke, anak tahu nombor telefon. Ataupun pastikan guru kelas tahu nombor telefon ibu bapa yang terkini. Kalau kita tukar nombor, pastikan beritahukan cikgu kelas, nombor telefon saya dah bertukar cikgu. Jadi kena alert. Pastikan yang terkini. Tak nak nanti nombor telefon yang dalam simpanan guru kelas, nombor telefon lama. Jadi bila dapat masalah kecemasan, kita nak telefon, nombor tu tak dapat dihubungi. Jadi ibu bapa kena alert lah. Kemudian ikut masa. Jemput pun ikut masa, datang pun kalau boleh jangan lewat daripada 7.30. Dulu ada yang hantar pukul 8 pun ada. Tak naklah berlaku macam tu lagi. Waktu balik pun sama. Kita dah beritahu dah waktu balik pukul berapa. Harap sebelum tu cik parent dah tunggu dah dekat atas. Kemudian tanda nama dijahit pada baju atau tudung anak. Nanti bila mula persekolahan, ibu bapa akan bagi borang yang letak nama. Kalau nama tu panjang, pastikan nama yang singkat untuk ditulis. Ada kotak-kotak dekat borang tu untuk tulis tanda nama. Baik. Kemudian maklumkan juga dengan segera kepada guru kelas penyakit jika anak ada masalah penyakit kronik, perlu ada surat doktor. Ataupun hak penjagaan anak, surat mahkamah. Jadi takut ada hak penjagaan anak ni, pernah berlaku kes, anak terbiar di sekolah, tak tahu siapa yang ambil. Mak dengan ayah dah bercerai, atau bukan berpisah, dah berpisah. Mak kata hari ni ayah ambil, ayah kata hari ni mak ambil. Jadi anak tak berambil kat sekolah. Jadi ni pastikanlah apa-apa yang masalah anak, ibu, masalah keluarga ke apa, maklumkan kepada guru kelas. Guru kelas je yang tahu masalah anak-anak tuan-tuan dan perempuan pasal kesihatan ke, ataupun penjagaan anak ke. Takut sekarang sekolah dipersalahkan. Kemudian anak yatim, ni pun pentinglah kena update dalam APDM. Jika ada apa-apa bantuan nanti senang, tak ada masalah. Seterusnya. Yang ini saya dah maklumkan tadi, beberapa tak dibenarkan menunggu dalam kawasan sekolah. Memang dah maklumkan. Hanya di atas, kat pagar atas tu sahaja. Tak boleh melangkaui pagar. Ataupun bila ada perusahaan yang rasmi ataupun perlu juga nak jumpa guru kelas, kena datang di pondok jaga, scan, tu MySejahtera, datang ke pejabat dahulu. Jangan terus ke kelas anak. Ataupun jangan terus berjumpa guru kelas, datang ke pejabat dahulu. Kemudian buku teks. Semua anak-anak dapat buku teks secara percuma. Jadi bila dapat secara percuma ni, pastikan tulis nama, nama murid, nama anak, nama kelas, balutlah dengan elok. Sebab buku tulis ni bukannya kita saja nak guna, kita akan guna sepanjang tahun untuk orang lain pula nak guna. Jadi balutlah dengan elok.
Dan untuk pengetahuan, jadi ikut jadual tu setelah habis tamat minggu transisi. Nanti saya terangkan minggu transisi. Pakaian sekolah. Uniform lengkap sekolah, putih. Seluar kain biru gelap atau baju sukan seluar biru gelap atau hitam masa pendidikan jasmani. Ini pakaian sekolah secara rasmi lah. Seterusnya. Yang ini lencana sekolah boleh didapati di kedai buku. Cara meletakkan lencana sekolah. Ini para ibu, mak-mak lah alert ni. Kalau kemeja, lencana, nama atas poket tu. Kalau baju kurung, lencana dulu baru nama. Kalau anak tuan-tuan dan perempuan bertudung, lekatkan di tudung. Lencana dan name tag. Saya nak berjelas sikit je. Berkenaan dengan pakaian sekolah. Suara saya tak berapa. Ibu bapa ada Kementerian Kepelajaran melonggarkan tentang pakaian sekolah ni. Jadi kalau sekiranya tiada uniform lengkap, ibu bapa boleh memakai pakaian yang pakaian biasa. Contohnya t-shirt, ataupun berseluar track, ya, yang sesuai lah. Dan kemudian kasut pula boleh berkasut hitam ataupun berkasut sukan. Tapi minta tolong janganlah pakai ke sekolah pakai slipper. Itu saja. Ya, terima kasih. Baik, itu secara detailnya lah daripada Cikgu Muzaini berkenaan dengan uniform tadi. Bila ada kadang parent kata ada kekangan, anak ramai nak lengkapkan pakaian tu tak mampu, jadi dilonggarkan. Baik, yang ini ibu bapa digalakkan ada WhatsApp, Telegram, kita ada FB, SKPJ2. Kalau ada apa-apa maklumat terkini berkenaan dengan sekolah, mudah. Kita gunakan media sosial sebagai pengantar lah antara sekolah dan ibu bapa. Tapi ada had lah, waktu WhatsApp ni janganlah ganggu cikgu sampai waktu malam ke. Cikgu pun ada keluarga. Jadi mungkin dalam waktu persekolahan, kalau ada masalah, waktu siang je lah, bila dah petang ke, guru-guru lebih kepada keluarga. Kemudian bila buku tulis di kedai buku, Isnin hingga Sabtu, kedai buka 9 pagi hingga 2 petang. Hari Ahad dan cuti am, kedai buku tutup. Baik, yang ni keperluan barang tahun 1. Tali leher hanya untuk murid lelaki, perempuan kalau yang berbaju kemeja lah. Kalau yang pakai pinafore tu, pakai tali leher. Tapi kalau pakai baju kurung, tak perlulah tali leher. Borang maklumat murid, ada harga kat situ. Tali leher tadi RM12. Buku maklumat murid RM9. File pocket RM2. Tag nama 4 keping RM6. Tag nama sementara RM3. Bila anak-anak tuan-tuan perempuan sebelum dapat tag yang bersulam ni, name tag yang bersulam, kita bagi tag nama sementara. Senang guru kelas nak panggil, guru-guru lain nak panggil, tag nama sementara ni kos dia RM3. Modul transisi selama 4 minggu RM5.50. Baik, jumlah kesemuanya RM37.50. Boleh dibayar kepada guru kelas nanti. Maksudnya pejabat. Oh, maaf. Bukan di guru kelas tapi di pejabat. Tulis nama anak, masukkan jumlah yang secukupnya. Apa yang kalau lelaki lah, kalau perempuan je tolaklah RM12 tu tadi. Kalau tak berkenaan kan yang nombor 1 tu. Cuma yang perempuan 2 hingga 6 sahaja. Yang lelaki termasuklah 1 hingga 6.
Masukkan dalam sampul surat dengan nama detail nama anak tuan-tuan dan puan, nama kelas, bagi kepada pejabat. Baik, seterusnya. Senarai nama kelas tahun 1 telah dipaparkan di papan kenyataan harian murid. Kemudian program transisi. Program transisi guru penyayang tahun 1 kita bermula 21 Mac hingga 8 April. Jadi program transisi ini maknanya peralihan daripada pembelajaran tak formal kepada pembelajaran yang lebih formal. Sebelum ni prasekolah ataupun tadika, sekarang ni masuk tahun 1 selama sebulan, 4 minggu. Jadi sepanjang tempoh 4 minggu, anak tuan-tuan dan perempuan tak perlu belum dapat buku teks lagi, tak perlu bawa buku tulis, hanyalah bawa alat tulis sahaja. Pensel warna atau buku nota jika dipesan oleh guru kelas. Apa-apa hal nanti guru kelas akan berhubunglah dengan ibu bapa. Yang penting alat tulis dan pensel warna, itu yang penting. Kemudian jadual waktu pun akan diedarkan sebelumnya tamat program transisi. Sebelum 8 April, ibu bapa akan dapatlah jadual waktu yang pembelajaran yang sebenar. Baik, yang ini mata pelajaran untuk tahun 1. Kita ada perhimpunan tapi berhimpun kita tak berkumpul, hanya dalam kelas sahaja. Kita ada subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam kita ada Al-Quran, ulum dan jawi. Pendidikan moral untuk murid yang bukan beragama Islam. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual, pendidikan muzik dan tasmik. Baik, ini untuk SOP kehadiran murid. Bila murid, anak-anak tuan-tuan dan perempuan dah mula demam ataupun ada tanda-tanda nak batuk, sesema, harap tak datang ke sekolah. Walaupun mereka nak juga datang sekolah, nasihatkanlah. Tak sihat lagi, jangan datang sekolah. Kita tengoklah, pantau keadaan anak-anak kita. Sebab sekarang ni kita tak ada ambil suhu dah dekat pintu pagar. Jadi kita sebagai ibu bapa, pantau kesihatan anak-anak kita. Dan wajib pakai pelitup muka. Ini jangan lupa bekalkan. Sentiasa pakai pelitup muka. Kemudian tak dibenarkan berkongsi makanan, barangan, makanan, tak boleh kongsi. Pesan dengan anak. Kadang anak-anak kita ni suka kongsi makanan dengan kawan, share pensel warna, itu sebab tulis sendiri punya. Tulis nama dekat pensel warna, pensel, pembaris, botol air, kadang takut ada yang sama dengan kawan pula. Kemudian jangan bila dah jumpa kawan lama, dah lama tak ke sekolah, seronok bertepuk bertampar dengan kawan-kawan kan. Jadi ingatkan, tak boleh sentuh kawan. Jadi kita di sekolah cikgu jaga, di rumah ibu bapa nasihatkan. Jarak, jangan dapat sangat dengan kawan, jangan duduk-duduk dengan kawan, meja duduk kat situ je. Pergi kantin nak beli makanan, duduk kat kelas, duduk makan kat situ. Macam tu lah. Baik. Kemudian yang ini senarai semak untuk ibu bapa bagi pada guru kelas. Okey. Boleh nampak kat situ apa yang kena perlu bawa? Nanti dikebirkan bersama ada buku maklumat murid. Sijil salinan sijil lahir murid dan MyKid. Cuma dah tangkap gambar kan, nanti kan lupa pula. Snap je. Salinan kad pengenalan ibu bapa dan penjaga atau penjaga. Salinan slip gaji bapa dan ibu jika bekerja ibunya. Ni ada dekat borang maklumat murid tu ada borang PP1 ni. Kalau bekerja sendiri, lengkapkan borang yang dampingkan nanti akan dibekalkan kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, borang PB2. Kemudian borang pengakuan pendapatan dalam lampiran jika bekerja sendiri. Yang ni nanti akan ada dapatlah. Ibu bapa akan dapat. Next. Rekod kesihatan, lampirkan jadual imunisasi.
Salinan sijil tadika jika tiada dengan jika tak ada jumpa beritahu guru kelas. Kalau tak ada sijil tadika. Misal kata umur 6 tahun hanya duduk di rumah belajar dengan ibu bapa, tak ada, beritahu dengan guru kelas. Kemudian gambar murid perlukan 2 keping sahaja. Salinan sijil kematian bercerai jika berkaitan, kad pergigian yang ini nanti guru kelas akan bagi, ibu bapa kena tanda tangan. Baik, yang ni saya dah beritahu tadi, cara ibu bapa datang ke sekolah jika ada perkara penting. Jika ada perkara penting. Kalau saya saja nak datang tengok anak, saya rasa tak perlulah kan. Jadi jika ada perkara yang penting, datang ke sekolah, jumpa guru, nak jumpa guru kelas, datang dulu ke pondok pengawal, scan MySejahtera. Ini saya kata wajib ke pejabat dahulu. Untuk apa urusannya, datang ke pejabat dahulu. Baik, yang ini kita sama-samalah. Ibu bapa baca di rumah ikrar ibu bapa penjaga. Tak payah on mic, ikut saya ikrar ibu bapa penjaga. Bukan murid je berikrar untuk masuk sekolah, ibu bapa pun ada ikrarnya. Ikrar ni diguna pakai selagi anak-anak tuan-tuan dan puan berada di SK Putrajaya 2, berikrarlah, guna ikrar yang sama. Boleh? Okey. Bahawasanya saya berjanji kepada diri saya akan memastikan anak jagaan saya belajar bersungguh-sungguh untuk masa depannya, memenuhi visi sekolah iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Memenuhi misi sekolah iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Saya juga berjanji akan memberi motivasi dan komitmen yang sepenuhnya kepada pihak sekolah. Memastikan anak jagaan saya mengikuti setiap program atau aktiviti yang dirancang dan dijalankan oleh guru-guru di sekolah. Saya juga berjanji akan mengingatkan anak saya supaya berdisiplin, berakhlak mulia, belajar mengurus masa dan berdoa agar dipermudahkan segala urusan serta berusaha bagi mendapatkan kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan. Tahniah ibu bapa kita. Tahniah ibu bapa tahun 1 prasekolah sesi 2022-2023. Kami mengalu-alukanlah kehadiran anak-anak didik nanti ke sekolah bermula hari Isnin sebelum jam 7.30, prasekolah sebelum jam 8. Jadi harap semuanya jelas dengan taklimat saya yang saya bagikan tadi. Apa-apa kekurangan, apa-apa lagi nanti masalah boleh berhubung dengan pihak sekolah, berhubung dengan guru kelas. Dan saya percaya masing-masing pun dah ada dalam grup WhatsApp atau Telegram yang diwujudkan oleh guru kelas, boleh berhubung dengan guru kelas. Jadi tapi ada hadnya lah, waktu persekolahan
waktu siang sampai tengah hari atau selewat-lewatnya jam 3 petang. Selepas tu cikgu lebih kepada menguruskan hal keluarga pula. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Sarina atas taklimat yang ringkas lagi padat berkenaan pengenalan awal persekolahan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi berkenalan dengan semua guru kelas prasekolah dan tahun 1. Majlis ini menjemput dan mempersilakan penyelaras bagi tahun 1 iaitu Puan Suhaidah untuk menyampaikan taklimat berkenaan Minggu Transisi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Suhaidah binti Madris, merupakan penyelaras untuk tahun 1 dan juga guru kelas 1 Adil. Saya juga akan mengajar mata pelajaran matematik untuk kelas 1 Adil, pendidikan seni visual untuk 1 Adil dan 1 Amanah. Okey, saya akan beri sedikit penerangan tentang program transisi selama 2 minggu yang akan berlangsung selama 4 minggu, iaitu daripada 21 Mac hingga 8 April. Okey, program transisi ini akan berlangsung secara 4 minggu ini dalam 2 fasa, iaitu fasa penyesuaian selama 2 minggu dan fasa kesediaan selama 2 minggu. Okey, apa yang ada dalam fasa penyesuaian? Dalam fasa penyesuaian, antara aktiviti-aktivitinya ialah aktiviti suai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran, aktiviti perbualan awal dan juga rehatlah. Okey, saya cerita tentang rutin kelas dahulu. Okey, rutin kelas ni terdiri daripada aktiviti-aktiviti pengurusan kelas yang akan dilaksanakan setiap hari. Iaitu bila murid masuk ke kelas, apa yang perlu mereka lakukanlah, iaitu bila cikgu masuk kena ucap selamat, ada bacaan doa, macam mana nak duduk tertib di tempat duduk, dan cikgu akan beritahukan kedatangan murid dan juga murid akan belajar macam mana untuk membersihkan kelas. Okay, mungkin tengok ada sampah kiri kanan, tolong kutip dan buang dalam tong sampah. Okey, kemudian yang kedua ialah aktiviti suai kenal. Aktiviti suai kenal ni ialah kita memberi peluang kepada anak-anak kita untuk berinteraksi sama mereka lah. Mungkin ada yang dah kenal dekat sekolah ke, kat tadika ke, tapi mungkin ada yang belum lagi kenalan. Jadi aktiviti suai kenal ini memberi peluang kepada mereka untuk saling mengenali. Jadi proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik dan lancar lah. Okey, cikgu-cikgu akan buat beberapa aktiviti-aktiviti yang menarik lah yang akan melancarkan proses berkenal antara anak-anak kita. Okey, kemudian yang ketiganya ialah aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran ini bukanlah cikgu akan mengajar ikut mata pelajaran tetapi lebih kepada pendedahan awal iaitu persediaan sebelum masuk ke sukatan pelajaran yang sebenar. Okey, aktiviti-aktivitinya lebih kepada yang menggembirakan lah, macam contoh menyanyi, menyurih, permainan padanan dan sebagainya. Okey, seterusnya aktiviti fizikal tu pula macam mungkin cikgu akan bawa keluar ke luar kelas, main aktiviti fizikal yang ringkas-ringkas sajalah, tak adalah yang macam kena berlari kat padang ke semua, tak ada, tapi ada beberapa macam senaman ringan macam tu sajalah. Okey, kemudian perbualan awal ini juga akan dibuat di dalam kelas. Guru akan memberi panduan lah kepada anak-anak kita macam mana, cikgu-cikgu akan tanya macam mana perasaannya di sekolah, macam mana dah jumpa kawan-kawan baru, dan sebagainya. Okey, kami juga akan buat lawatan di sekitar sekolah. Maksudnya anak-anak ini akan diperkenalkanlah dengan bilik-bilik khas, pejabat, bilik guru, pusat sumber,
bilik seni dan sebagainya. Jadi dan yang terutama sekali hari pertama tu kami akan perkenalkan mereka dengan tandas dan juga kantin. Okey. Rehat ialah selama 30 minit. Okey, nanti cikgu akan bawa anak-anak yang tak bawa bekal lah akan ke kantin membeli makanan. Cikgu akan tunjukkan cara untuk membeli makanan, kemudian akan masuk ke kelas dan makan di kelas. Okey, kalau bolehlah seboleh-bolehnya minta anak-anak, bekalkan anak-anak dengan tisu basah ataupun tisu basah, sanitizer macam tu, sebab mereka sepatutnya macam perlulah sanitasi dulu meja mereka sebelum dan sesudah makan. Okey, kemudian pasal kesediaan. Okey, pasal kesediaan ni ialah bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran yang seterusnya. Ini ada juga, kita selitkan juga dalam pasal penyesuaian tadi, cuma yang ni kita akan lebih kepada pendidikan awal mereka sebelum mereka masuk ke sukatan yang sebenar, dan juga bagi cikgu untuk mentaksir murid ini kami nak tengok jugalah setakat mana ilmu sedia ada yang mereka dah, pengetahuan sedia ada yang mereka dah kuasai, dan setakat mereka berada di setakat mana yang mereka dah belajar sebelum ni lah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya tak ada apa dah sebab tadi dah banyak dah telah diterangkan oleh Puan Sarina dan juga guru besar tadi. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Suhaidah atas taklimat berkenaan minggu transisi sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput guru kelas 1 amanah Puan Wan Aisyah untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, boleh dengar suara saya? Okay, saya Cikgu Wan Aisyah, guru kelas 1 amanah. Saya akan mengajar bahasa untuk kamu 1 amanah dan 1 adil. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Aisyah. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan penyelaras prasekolah iaitu Puan Tioh Yin Han untuk menyampaikan taklimat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Tioh, guru kelas Prasekolah Mutiara 2 dan juga penyelaras prasekolah. Saya akan memberikan sedikit taklimat mengenai prasekolah bagi sesi 2022-2023. Okay, ini ialah carta organisasi pengurusan dan pentadbiran prasekolah SK Putrajaya 2 yang terdiri daripada barisan pentadbir sekolah. Kemudian bagi kelas prasekolah Mutiara 1, guru kelas ialah Cik Wan Maziana binti Wan Mukhtar, guru agama ialah Ustazah Alia Hanim binti Hairan Noah, pembantu pengurusan murid ialah Puan Rohaidah binti Abdul Rahman. Bagi kelas prasekolah Mutiara 2 pula ialah guru kelas ialah saya sendiri Cikgu Tioh. Kemudian guru agama ialah Ustazah Nolida binti Muhammad dan pembantu pengurusan murid ialah Puan Wan Atina binti Ibrahim. Okey, berikut adalah maklumat prasekolah. Terdapat 2 kelas prasekolah di SK Putrajaya 2 iaitu Mutiara 1 dan Mutiara 2. Terdapat juga 2 guru prasekolah dan 2 orang pembantu pengurusan murid. Jadi jumlah bilangan murid prasekolah bagi kedua-dua kelas ialah seramai 50 orang. Seterusnya ialah subjek ataupun tunjang yang akan dipelajari oleh murid prasekolah. Terdapat 6 tunjang dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017. Yang pertama ialah tunjang bahasa dan komunikasi yang terdiri daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay. Kemahiran yang akan dipelajari dalam bahasa ialah kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.
Tunjang yang kedua ialah tunjang sains dan teknologi yang terdiri daripada matematik awal dan sains awal. Bagi tunjang kerohanian, nilai dan sikap terbahagi kepada pendidikan Islam dan pendidikan moral. Tunjang yang keempat ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang terdiri daripada perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Perkembangan fizikal ini meliputi kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, kemahiran manipulatif dan juga pergerakan berirama. Manakala penjagaan kesihatan pula meliputi aspek kesihatan, keselamatan dan pemakanan dalam kehidupan murid. Kreativiti dan estetika ini pula merupakan muzik, drama dan seni visual. Tunjang yang kelima ialah tunjang keterampilan diri yang memberi penekanan kepada murid untuk mengenali dan menguruskan emosi sendiri serta dapat membina kemahiran sosial dalam diri murid. Dan tunjang keenam ialah tunjang kemanusiaan di mana ia memberi peluang kepada murid untuk mengenali dan menghargai diri sendiri, mengenali dan menghargai orang di sekeliling, komuniti setempat, alam sekitar, negara Malaysia dan juga mengenali dunia luar. Yang seterusnya adalah mengenai waktu persekolahan prasekolah yang bermula dari pukul 8 pagi sehingga 12.30 hari. Jadi waktu untuk murid prasekolah sampai di sekolah ialah antara 7.30 sehingga 7.45 pagi. Sekiranya murid prasekolah datang awal bersama dengan abang atau kakak kelas perdana, jadi murid prasekolah perlulah tunggu di tempat yang disediakan di dewan terbuka. Kemudian semasa tiba dan balik sekolah, murid akan menggunakan pintu masuk yang terletak di sebelah perhentian bas. Jadi ibu bapa atau penjaga akan menghantar dan mengambil anak di pintu tersebut. Ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ini adalah pintu masuk murid yang terletak di sebelah perhentian bas. Mengenai tag nama pula, murid prasekolah diminta memakai tag nama ke sekolah. Jadi minta ibu bapa tuliskan maklumat berikut pada tag nama murid. Pada bahagian hadapan tag, tuliskan nama murid dan juga nama kelas. Kemudian pada belakang tag, tuliskan kenderaan semasa balik. Sama ada balik dengan ibu bapa atau penjaga ataupun pemandu van. Sekiranya murid balik dengan pemandu van, perlulah tuliskan nama pemandu dan juga nombor van. Mengenai pakaian murid prasekolah, murid prasekolah dikehendaki memakai kemeja T putih berkola dengan seluar sukan berwarna biru gelap. Dan bagi murid yang bertudung, kenalah memakai tudung warna putih sahaja. Lencana sekolah dan tanda nama pula diletakkan di sebelah kiri baju. Ibu bapa boleh dapatkan lencana sekolah di kedai buku sekolah dan tanda nama akan ditempah oleh guru. Bagi kasut pula, murid boleh pakai kasut berwarna putih ataupun hitam serta berstoking. Mengenai peruntukan bantuan makanan prasekolah, murid tidak perlu membawa makanan ke sekolah kerana pihak sekolah akan menyediakan 2 kali makan iaitu sarapan pada pukul 7.45 sehingga pukul 8 pagi dan kemudian makan kali kedua pada waktu rehat pada pukul 10 sehingga 10.30 pagi. Jadi mohon maklumkan kepada guru sekiranya murid mempunyai sebarang alahan. Yang seterusnya adalah kehadiran murid ke sekolah. Murid prasekolah tidak perlu membawa beg semasa hadir ke sekolah. Kemudian ibu bapa atau penjaga perlu memastikan anak sentiasa memakai pelitup muka semasa ke sekolah dan mohon kerjasama ibu bapa atau penjaga untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya didapati bergejala ataupun disahkan kontak rapat kepada pesakit COVID. Mengenai bayaran prasekolah, buat masa ini tiada kutipan bayaran prasekolah. Sebarang bayaran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan prasekolah. Keperluan sekolah. Mengenai keahlian PIBG pula, ibu bapa yang tidak ada anak di aliran perdana akan diberikan borang keahlian PIBG. Jadi mohon isi dan serahkan semula kepada guru kelas masing-masing nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah rujuk kepada guru kelas masing-masing. Sekian. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Teh Yun Hee atas taklimat yang ringkas.
lagi padat berkenaan pengenalan awal prasekolah petang tadi. Seterusnya Malik menjemput guru kelas mutiara 1 iaitu Puan Marziana untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua ibu bapa. Saya Cikgu Wan Marziana binti Wan Mohtar, boleh panggil saya Cikgu Wan. Saya guru prasekolah untuk kelas Mutiara 1 lah. Okey, saya nak buat penambahan sikit berkaitan dengan taklimat yang disampaikan oleh Cikgu Teo tadi. Saya minta nanti ibu bapa jangan lupa tulis nama pada kasut anak-anak ya. Tu kena tulis nama dan juga kalau boleh dekat stokin pun ada nama. Sebabnya kadang-kadang budak-budak biasalah dia tertukar-tukar kan, lagi-lagi kalau yang baru. So saya minta ibu bapa tuliskan nama dekat kasut pun dah okey. Itu sajalah. Sekiranya kalau ada apa-apa persoalan boleh rujuk di dalam grup kelas. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Marziana. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video ringkas mengenai orientasi prasekolah dan tahun 1 yang telah disediakan oleh Encik Nino. Encik K, maafkan media kita.
Terima kasih Encik Mio atas tayangan video sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan acara yang terakhir iaitu sesi soal jawab. Hadirin dialu-alukan menyuarakan sebarang pertanyaan sekiranya terdapat kekeliruan mengenai orientasi ini. Ada sebarang soalan? Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, diorang start sekolah berapa bulan? 21 bulan 3. Satu, okey. Ada apa-apa soalan lagi? Yang lain? Ibu bapa yang lain? Saya nak tanya tentang yang ada satu slide tadi pasal keperluan barang tahun 1 yang kena bayar dekat pejabat tu kan. Yang tu boleh bayar seawal bila? Isnin ni ke? Yang itu siapa ya? Okey, Puan saya tolong menjawab ya. Tak maaf ya, saya tak berapa sihat ni, kongsi saya bengkok. Okey, tak apa. Okey, tentang bayaran tu Puan boleh datang di bilik masa waktu office hour. Waktu pejabat lah. So saya pergi ke pejabat. Ya, bayaran di pejabat lah. Oh, saya bayar ke pejabat, tak perlu masuk sampul ke apalah ya? Tak perlu. Alright, Kalau Puan nak masuk sampul pun boleh juga. Tapi better naik ke pejabat, bayar pada kerani di pejabat lah. Waktu pejabat ya Puan ya? Waktu pejabat, pukul pukul 8 hingga pukul 12.30, kemudian pukul 2 hingga pukul 4 lah. Okey. Okey, itu saja. Lepas tu saya ada satu lagi soalan. Kalau anak dalam keadaan tak sihat, perlu ke saya laporkan kepada guru kelas ke macam mana untuk ketidakhadiran dia tu? Okey, untuk anak yang tak sihat, Puan boleh WhatsApp terus dalam grup kelas. Grup kelas ataupun guru kelas lah bagi tahu, ataupun Puan boleh buat secara manual, buat surat rasmi lah. Itu pemberitahuan. Ataupun Puan boleh call pada pejabat. Okey. Okey, terima kasih. Selamat pagi cikgu. Pagi. Okey, saya nak tanya, jikalau murid tu close contact dengan adik-beradik, boleh hantar ke sekolah ke? Okey, untuk yang close contact Puan ya. Tapi tidak bergejala. Ya, saya faham. Untuk langkah penjagaan langkah penjagaan awal, saya tak galakkan datang ke sekolah lah. Kalau ada dalam satu rumah tu ada COVID-19 dan anak-anak ataupun anak-anak close contact walaupun tak berjala, untuk selama 5 hari selama 5 hari ataupun 7 hari, saya nasihatkan duduk di rumah dululah. Untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku. Takut saya risau ialah bila berlaku anak datang kat sekolah dan 2-3 hari tu anak tersebut disahkan positif, nanti satu sekolah nanti ada timbul masalah Puan. Okey, faham cikgu. Faham ya? And then minggu-minggu kena buat saliva test ke? Okey, untuk pihak sekolah setiap hari Senin nanti kita akan collect nama. Sebelah tengah hari nanti kita akan bagi saringan Sarawak 10% daripada kedatangan murid dan murid akan bawa balik saliva test tu di rumah, akan buat bersama ibu bapa. Keesokan hari Selasa tu nanti akan bagi tahu dan bersama surat keputusan nanti bagi pada guru kelas. Kalau murid nak buat sendiri di rumah, tak kira hari lah. Sebab sekolah akan buat seminggu sekali, itu pun secara awak. Kalau rasa ibu bapa ada tanggungjawab lebih, saya galakkan jugalah. Kalau ibu bapa nak buat sendiri pada anak-anak ataupun keluarga sendiri tiap-tiap minggu, pun boleh, tak ada masalah pun. Okay, so result tu nanti pihak sekolah akan berikan test kit tu, then result tu kena WhatsApp ke dekat cikgu, macam tu ke? Ya, bagi tahu kepada guru kelas Puan. Nanti yang test kit tu nanti bila ada result, Puan snap gambar, Puan bagi pada guru kelas. Kemudian satu borang keputusan tu, just tulis tangan tu, bagi saja pada guru kelas. Nanti guru kelas akan hantar pada saya untuk saya buat laporan. Itu saja.
Okey, terima kasih cikgu. Ya. Okey, tu tanya ada satu Puan Nur Hafizah ya, rencana boleh beli mana? Rencana dekat kedai buku ya Puan ya. Assalamualaikum. Nak tanya kalau buku macam peralatan buku kan, macam buku tulis semua tu kan. Macam tahun satu ni kita nak dah boleh beli ke macam mana? Kena beli hari Isnin nanti ke macam mana? Terima kasih. Boleh Puan. Tapi untuk buku untuk tahun satu tu saya nasihatkan tunggu daripada arahan daripada guru kelas tahun satu lah. Apa barangan yang perlu dibeli. Puan tak perlu tergesa-gesa lah untuk beli untuk tahun satu tu. Oh, masa tak payah beli lagi lah sebab dia minggu orientasi tu lagi transisi tadi tu ya. Ya, faham. Oh, okey. Terima kasih. Baik. Yang lain, ibu bapa lain ada soalan lagi? Oh. Okay, untuk lencana dah boleh beli ke cikgu? Macam mana ya? Rencana dah ada di kedai buku. Kemudian Puan Zabah Nur Sila ya. Ya, prasekolah tak perlu buat beg, semua alat tulis tu disediakan. Dia untuk prasekolah saja ya. Kemudian satu lagi ni. Okay, kalau prasekolah datang awal, pihak sekolah ada sediakan kerusi, ruangan kerusi menunggu di dewan terbuka. Jadi anak-anak prasekolah boleh tunggu di atas kerusi itulah sehingga guru kelas prasekolah datang mengambil beliau. Assalamualaikum Cikgu Bani. Hello. Yes, ya Puan, teruskan soalannya apa Puan? Soalannya saya dah beli buku dah untuk murid tahun 1 yang itu valid untuk gunakan nanti kan, dah boleh bawa ke ataupun dia tak payah bawa? Okey, untuk buku tahun 1 tu pun tak perlu bawa lagi. Tunggu arahan daripada guru kelas tahun 1. Sebab 4 minggu ni dia akan membuat program transisi tanpa menggunakan buku teks. Oh, maksud saya buku macam buku apa tu, buku yang kecil-kecil tu yang macam dekat pusat sumber tu jual. So saya just bawa buku beberapa keping untuk bagikan anak saya untuk apa-apalah. Okey, baik Puan. Okey, tentang Cik Erin, Cik Erin Henry ada bertanya bayaran tahun 1. Bayaran boleh mula buat bayaran start pada 21 hari bulan ni Puan. Tuan-tuan, ibu bapa dah boleh mula bayar lah. Datang ke pejabat mengikut waktu pejabat lah. Okey, kemudian Kak Puan Nora Kecil. Okey, harap cikgu kalau tak nama sekolah lama ada. Lagi tak pakai. Okey, boleh Puan, boleh. Tak ada masalah. Janji ada nama. Okey. Hari ni soalan daripada Puan Nur Hafizah. Hari ni buka ke koperasi buku untuk beli lencana? Cikgu Muzaini, hari ni koperasi buka ke? Saya tak pastilah. Biasanya hari Sabtu tu, Sabtu kedua dengan Sabtu keempat. Akan dibuka lah. Rasa minggu ni Sabtu ketiga rasanya. Ya. Ada lagi soalan daripada ibu bapa yang lain? Cikgu boleh saya tahu harga. Soalan daripada Encik Syahrul.
Boleh saya tahu harga yuran tahunan untuk tahun 1? Cikgu Muzaini, kita ada yuran tahun 1 tak? Yuran tahunan untuk tahun 1. Dan tahunan memang tak ada tuan. Memang mana sekolah-sekolah pun dah tak ada. Ini adalah yuran, bukan yuran, itu benda yang diperlukan oleh anak-anak kita. Yuran sekolah memang tak ada dah. Okey. Macam contoh saya tampilkan tadi ialah barangan yang diperlukan. Contoh kat sini tadi Okey. Ni barangan-barangan yang diperlukan untuk tahun 1 sahaja. Yang penting sekali ialah tentang buku maklumat murid ni yang paling penting. Kerana semua maklumat peribadi kita akan tampalkan dalam buku maklumat murid ni. Jadi seperti mana yang Puan Sarina tolong terangkan tadi. Jadi sebarang masalah terutamanya terutamanya kalau sekiranya tuan-puan ada masalah penyakit, tentu anak ada penyakit kronik, ada surat doktor, ada alahan makanan, okey, kemudian ada surat mahkamah ataupun surat polis. Okey, benda tu kita akan tampalkan dalam buku maklumat murid tu. Jadi guru-guru akan datang ataupun guru yang menggantikan kelas tersebut ataupun murid akan bergerak ke kelas pada tahun akan datang. Jadi maklumat-maklumat tu kita dah ada. Okey, ataupun kalau ada anak-anak yang kronik pun memerlukan bawa ubat sendiri. Satu lagi saya nak beritahu perempuan kita pihak sekolah tak akan memberi apa sebarang ubat puan, kecuali rawatan luar sahaja, contohnya minyak angin. Untuk makan ubat pihak sekolah memang tidak akan bagi. Jadi sekiranya ada anak-anak puan yang sakit pada waktu tu, pihak sekolah akan hubungi puan-puan yang ada segeralah untuk puan bawa anak puan ke pusat rawatan yang keadaan segera. Itu saja. Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu ada lagi satu soalan dalam chat group tu kedua-dua ibu bapa akan ada dalam ke atau just one of the parent? Apa maksud tak faham Puan? Ada chat group kan untuk kelas. Okey, chat group. Okey, chat group pun hanya perlu satu sahaja, tak perlu sampai 2 nombor. Puan Okay, understand. Saya elok-eloknya 1 nombor sajalah sebab mengelakkan, sebab dalam grup kelas tu bukan maksud saya dalam grup kelas tu kita hanya perlukan 1. Jadi kalau terlalu ramai tu sebab dalam grup tu saja termasuk dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran, saya takut nanti ada guru-guru terkeliru. Maksudnya ada 2 nombor tu macam ada 2 anak murid nanti yang kena kontak. Kalau boleh 1 nombor saja. Terima kasih. Sama. Okey, untuk murid tahun 1 Puan Safia Iskandar bertanya Okey, murid tahun 1 nanti akan dikumpulkan dahulu di Dewan Terbuka. Okey. Dewan Terbuka dikumpulkan dahulu. Kemudian ada guru kelas akan berambil dan bergerak mengiringi anak puan terus masuk ke dalam kelas 1 adil ataupun 1 amanah. Ibu bapa yang lain ada soalan lagi? Kalau tiada, ada. Untuk penghantaran anak pra, turunkan anak dekat pagar utama macam tahun 1. Ya betul Puan. Dekat pagar yang utama tu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya macam mana nak semak senarai nama anak-anak yang tahun 1? Sebab saya masih tak pastilah anak saya di kelas mana. Terima kasih.
Okey, Tuan Mahmud dah dapat terima tak grup kelas tahun 1 punya? Masih belum dapat lagi lah cikgu. Okey, Tuan Mahmud tolong bagi nombor telefon yang ada WhatsApp ataupun Telegram dalam mesej ni. Nanti guru kelas akan yang ambil tindakan. Okey, terima kasih. Ataupun satu lagi Tuan Mahmud boleh tengok dalam Facebook sekolah. Facebook sekolah saya pun dah uploadkan dalam tu. Okey, dalam grup Facebook sekolah ada nama-nama kelas murid tahun 1 Adil dengan 1 Amanah. Okey, baik. Baik. Terima kasih. Okey. Cikgu, anggaran duit belanja berapa kena bagi? Macam harga untuk kat kantin tu berapa? Macam nasi ke, air ke? Anggaran tu saya tak pastilah puan. Itu dia macam subjektif saya nak jawab. Ada anak murid yang bawa RM1, ada RM2, ada RM3, ada RM5. Kemudian tahun 1 ni saya tak galakkanlah buat duit banyak. Kerana akan timbul banyak masalah. Saya cuma galakkan tahun 1 ni bawa bekalan makanan dari rumah. Sebab satu lagi masalah dia akan timbul nanti bila pertukaran duit di kantin. Okey, bila ramai itu mungkin ada seorang dua akan termis masalah pemulangan baki tu. Yang tu saya risau. Kena cek perempuan, kena ajar anak. Kalau kata makanan tu RM1.50, okey, bila bagi RM2 tu pastikan anak dapatkan balik 50 sen tu. Kadang-kadang bila terlalu ramai yang beli makanan tu, pihak kantin kadang-kadang dia terlepas pandang nak pulangkan dia bagi. Kemudian bila nak pulangkan dah tak tahu siapa nak pulang. Kat siapa nak bagi. Yang tu selalu timbul masalah kat situ. Okey. Okey, baik puan. Okey, dekat mesej ni, mesej dekat bahagian online ni kita ada sediakan link Facebook sekolah ya. Jadi tuan-puan boleh klik tu untuk kita linkkan kepada Facebook sekolah. Kat situ pun banyak maklumat tentang sekolah ada di Facebook tu. Okay, prasekolah kena bawa bekal makanan. Prasekolah tak perlu bawa bekal makanan sebab makanan ni dia dah disiap dimasak pada hari yang sama pada waktu pagi dengan waktu pukul 10. Pukul 8 dengan waktu pukul 10. Prasekolah juga beg pun tak perlu nak bawa lah. Kalau puan nak bawa beg pun buat beg yang kecil-kecil lah. Just nak isikan botol air contohnya lah. Itu je lah. Okay, ada apa-apa lagi tuan? Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tiada, kita boleh teruskan majlis. Okay, tiada. Kalau nak bawa bekal boleh ke, cikgu? Soalan dari Puan Latar ini. Kalau nak bawa bekal boleh ke, cikgu? Boleh. Prasekolah. Prasekolah tu boleh bawa, tak ada masalah pun kalau nak bawa. Kalau dia kata makanan mungkin tak sesuai dengan selera buat pertama kali, selera dia mungkin tak berapa sesuai dengan prasekolah, saya galakkan bawa lah. Tapi memang prasekolah memang diberi makan 2 kali. Pukul 8 sekali dengan pukul 10. Okay. Rasanya dah tak ada soalan kot. Kalau ada apa-apa soalan lagi selepas ni, boleh kontak dengan guru kelas masing-masing, insyaAllah. Okay. Saya terus majlis. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak sekolah juga ingin merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada para ibu bapa yang memberikan komitmen yang tinggi terhadap pembelajaran anak-anak. Sesungguhnya komitmen tuan-puan adalah inspirasi kami. Semoga hubungan pihak sekolah dan para ibu bapa akan terus erat. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan kekurangan itu wujud daripada kelemahan kami ini.
Kita berjumpa pada hari Isnin ini 21 Mac 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima kasih. Sama-sama.